So, kita teruskan dengan soalan seterusnya, question number 10. Okay, so kali ni sama juga case dia, tapi wire dia kali ni letak horizontal. Secara horizontal, letak horizontal. Tadi vertical, sekarang secara horizontal. Okay, satu wire carries 8 ampere and 5 ampere. Okay. Calculate the resultant magnetic field at point C. Sebelum kita boleh kira magnetic field, first direction dulu. Direction bagi yang wire P aku gunakan warna hijau. So, ini into, ini out. Untuk yang wire Q aku gunakan warna merah. Ini into, yang ini out. Okay, so basically dekat belah tengah ni, dia same direction, maka kita akan tambahkan. Operasi dia adalah tambah. So, nampak ni dia tambahkan sebab apa? Sebab direction dia sama. Alright, so kau masukkan sahaja dia punya nilai, korang akan dapat. Sebab direction dia sama, definitely lah dia punya jawapan dia, direction pun sama. Okay, clear? Satu. So, that's why aku cakap dengan korang sangat penting untuk korang tahu macam mana nak cari direction of magnetic field. Daripada awal lagi aku cakap, please learn how to find the direction of magnetic field. And then second, calculate the force per unit length on each wire. Yang ni senang sahaja. Korang just masukkan dalam formula, dapat jawapan. Okay, so ini adalah skala kuantiti, so doesn't matter. Kan, dia tak kisah, dia bukannya vector kuantiti, so kau tak perlu bagi direction. Okay, so sebab dia kata each wire, adakah korang kena kira untuk kedua-dua wire? Okay, so dalam kes yang ini, sebab kedua-duanya mempunyai panjang yang sama. Okay, dia mempunyai panjang yang sama. So, korang tak perlu kira untuk kedua-dua wire sebab dia akan dapat nilai yang sama. Tapi kalau panjang dia berbeza, korang kena kira untuk kedua-dua wire. Okay, ada kes ada kes bila panjang dia berbeza. So, panjang berbeza, so force per unit length for each wire dia berbeza. Faham? Okay, so kali ini panjang dia sama, so tak ada masalah lah. Sketch the label diagram to show clearly the direction of the force and magnetic field on each wire. Okay. So, dekat sini, kan, kita kena gunakan, in order for us to find this, to draw this, kita akan gunakan sama ada left hand Fleming rule ataupun right hand rule. Okay. To determine the direction of magnetic force acting on each wire. Okay. So, mula-mula apa kita kena buat? Kita kena tengok dia punya direction of magnetic field acting on the wire itself. Okay. So, aku rasa diagram ni macam ada masalah. Kan? Macam ada masalah sedikit. So, apa yang berlaku sebenarnya adalah macam ni. Okay. Abaikan yang ni Ni abaikan yang ni, macam mana aku nak padam ni. Okay. Okay, abaikan yang ini. Ni abaikan ni. Macam salah sikit. Okay. So, tengok. Untuk magnetic field produced by wire P. Okay, magnetic field produced by wire P at wire Q. Okay, magnetic field produced by wire P at wire Q. Kan? So, aku tandakan dia warna hijau. Kan? Ini adalah out from the page. Okay. Sebab kat sini dia into the page. So, maka kat sini out of the page. So, ini adalah BP. Okay. BP produced by wire Q. So, dia punya magnetic field experienced by wire Q. Current dia ke sana. So, kita gunakan left hand Fleming rule. Magnetic field out. So, current. So, dia punya F. Q ke bawah. Okay. Okay, FQ ke bawah ni. Betul lah ni. FQ ke
bawah. So, wire Q akan bergerak ke bawah. So, yang kedua gunakan warna merah. Magnetic field produced by wire Q experienced by wire P. So, yang ini. Okay. Out of the page. Into the page. Kenapa out of the page? Sebab kat sini adalah into the page. Remember ini adalah magnetic field produced by wire Q experienced by P. So ini adalah BQ. Warna merah ni. So dia punya direction of force. Okay. Current, magnetic field. Current, magnetic field, force dia ke atas. Okay, ni force ke atas. Alright, force ke atas. Satu lagi force ke bawah. So, nampak? Nampak? So, force dia ke mana ni? Dia akan bergerak menjauh. Satu ke atas, satu ke bawah. So, basically, jawapan yang D ni apa soalan D ni? Kenapa? What is the direction of force on each wire? What is the direction of the force on each wire if both current are in the same direction? Ini ada kata if lah ni. Okay. If both current are in the same direction. So ini kita nampak current dia berbeza. So bila dia berbeza, so kau nampak dia punya satu force ke atas, satu lagi force ke bawah. So maksud dia apa? Dia repel each other. Each other lah. Nampak? Sebab satu bergerak ke atas, satu lagi bergerak ke bawah kan? So dia repel each other. Tapi apa yang berlaku kalau katakan current dia at the same direction? Soalan D same direction. So kalau kita tengok, kita buat diagram yang sama. Kan korang buat diagram yang sama macam ni. So korang akan dapat dia point toward each other. So dia attract. So dia bukan sambungan soalan C Soalan D ni bukan sambungan soalan C. Korang kena buat balik all over again soalan C ni. Tapi current dia sama. Maksudnya, okay. Katakan wire P ni current dia ke sana. Okay, ni P. So, wire Q, current dia pun ke sana. Okay. So, same direction current. So, buat benda ni yang sama balik. So, korang akan dapat jawapan dia. Okay, the force will be pointed each other. So, korang akan dapat macam ni lah lebih kurang. Ini FP, dan ni FQ. So, lebih kurang macam tu lah. So, macam mana dapat direction ni? Again, tengok dekat menggunakan benda ni. Right hand rule ataupun left hand Fleming rule. So, moving on to the last question for this subtopic, question number 11. So, ini adalah combination between long wire, long straight wire and a rectangular metal frame. Okay, rectangular metal frame. Lebih kurang samalah, dua-dua ini adalah current carrying conductor. Tapi bezanya adalah ini dia adalah satu metal frame, maksudnya dia ada area. Kan, dia adalah coil lah, senang cerita ni adalah coil, yang ini adalah wire. Two types of current carrying conductor. So, macam mana kita nak buatnya ni? Okay, so sama sahaja kan, direction dia masih lagi sama sebab coil. Kan, dia punya direction lebih kurang sama macam wire. Okay. Coil dia punya direction, nak determine direction masih lagi lebih kurang sama dengan wire. Macam nak determine direction dia menggunakan Maxwell right hand rule. Okay, so first kita nak kira the magnetic force on wire PS. Okay, magnetic force on wire PS. So, PS yang inilah. So, basically kita bukan cerita, kita wire PS ni satu wire je lah yang ni. Okay, so kita kira dia punya magnetic force. Sebab dia cerita pasal wire, so kita gunakan ini sajalah ILB. So, dapat jawapan. Okay. So, force dia to the left. Tengok jawapan dia ada direction. So,
Macam mana dapat direction? Okay, right hand rule. Okay. B, the magnetic force on wire QR. So, suruh cari the magnetic force on wire QR pula. Kan, so kira menggunakan cara yang sama, ILB juga. Kan, okay. So, dapat nilai. Okay. Tapi sebelum kita dapat nilai tu, tengok apa yang dia buat dekat sini. Dia cari dia punya direction dahulu. Okay, direction ni macam mana nak buat. Dia kata the force on wire QR by current X is repulsive. Macam mana dapat repulsive ni? Sebab kita dah belajar sebelum ni, opposite direction dia akan repulse kan. Okay, opposite direction dia akan repulse. Tapi sebenarnya benda tu macam korang kena ingat pula. Kan satu memori pula kena ingat. Alamak, satu hal. So sebenarnya benda tak payah ingat pun. Balik pada mana? Right hand rule. Kembali kepada asal. Okay. Dekat QR, kau cari saja direction of force acting on wire QR. Gunakan right hand rule, kau akan dapat benda yang sama. Towards the right. Okay. So kat sini dia kata repulsive. Repulsive sebab apa? Sebab based on our previous knowledge. On the previous questions. Kan. Tapi sekarang ni kalau soalan-soalan yang berasingan, lebih bagus korang gunakan right hand rule sahaja. So dapat jawapan. So the resultant force. Kan, resultant force. Okay. Dia tolak. Kenapa tolak dekat sini? Sebab opposite direction. Satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Nampak ini ke kiri, yang ini ke kanan. So dia opposite direction. So which one kau tolakkan sajalah. Dua-dua ni kan. So kalau katakan ke kiri yang besar, to the left. Kalau ke kanan yang besar, dia to the right. So dalam kes ini dia tolakkan kanan, tolak kiri kan. So dapat negatif. Okay. Tak ada masalah. Dapat macam ni pun boleh. Yang penting belakang ni ada to the left. Alright. So I think this is all for subtopic 4.5. Agak panjang sikit sebab dia ada benda yang banyak application pasal benda ni kan. Okay. So basically ni adalah sambungan kepada 4.4 kan. If the magnetic field produced by another current carrying conductor. Alright, so that's all for today. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.